Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan, dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan nutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tahniah semua. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Ada yang berada di rumah, ada yang berada di dalam kenderaan mungkin, ada yang berada di kampung, ada yang berada di rumah anak, ada yang berada di rumah ayah, rumah mak ayah, rumah mertua, kampung, di mana saja kita berada ataupun dia ada tempat-tempat yang tertentu. Ada yang ada di Mekah, wallahu alam. Kalau ada yang ada di Mekah, di Madinah pun sempat ikuti sama, wallahu alam. Di mana saja kita berada, alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita untuk bersama dalam majlis ilmu. Kita ada target, kita ada tujuan. Hari ini sambung perbincangan kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita bercerita, last kali kita nak cerita tentang ajaibnya ikhlas. Kita berhenti pada kisah. Pada kisah seorang anak yang ikhlas memberi khidmat kepada ibunya. Lalu dengan kurnia daripada Allah, dia jujur dengan ibunya, dia ikhlaskan hatinya, dia tidak merasa terbeban dengan apa yang dia lakukan. Maka dengan yang demikian, dia itu Allah rezekikan kepada dia, lembu dia dijual dengan harga yang asalnya pembeli nak beli dengan 3 dinar, naik jadi berapa? Ingat? 3 dinar, naik jadi 6 dinar. Naik jadi emas sebesar lembu. Akhirnya dijual dengan harga emas sebesar lembu. Itulah harga dia. Berapa nilai dia masa zaman tu? Allahu alam lah dari segi mata wang. Tapi kalau emas besar lembu, Allah, siapa sini yang ada simpan emas besar lembu? Kalau ada, beritahu, saya nak singgah. Saya cuma nak telinga dia je. Jadilah nak buat rumah. Baik, tak adalah kita ya. Baik, nak ceritanya ikhlas. Hari ni apa kita punya? Kita sambung cerita pada minggu yang lalu, iaitu menceritakan macam mana kenapa kita perlu ikhlas. Sebab ikhlas ni melatih kita fokus. Melatih kepada fokus kepada apa? Fokus kepada tujuan. Tujuan kita apa? Buat perkara baik. Kalau tujuan kita kata dan kita nak lillahi ta'ala, jadi nak rida Allah, jadi tujuan kita ialah apa pun terjadi, selama mana aku berada pada jalan rida Allah, maka yang lain tu tidak perlulah kita ambil berat. Maknanya tidak mengganggu perjalanan kita. Sebagai contoh, kita tengok ada contoh gambar kat sini. Ada situasi, ada 4 situasi yang berbeza. 4 situasi yang berbeza, iaitu gambar sebelah kiri atas, kemudian sebelah kanan atas. Kita bukan mendahulukan kiri, tapi kita tengok arah keldai yang dinaiki lah. Ada 2 orang naik keldai bahagian atas. Jadi
ada gambar sebelah kanan atas, kemudian ada gambar sebelah kiri bawah, kemudian sebelah kanan bawah. Maknanya apa? Ini pengajaran kepada kita ialah, contoh gambar kanan, gambar sebelah kiri atas, yang dua-dua naik keldai tu. Seorang ayah menaiki seekor keldai bersama dengan anaknya menaiki seekor keldai. Baik. Bila dia dua-dua naik atas seekor keldai, maka orang cakap lah. Orang kata, apalah bapa dengan anak dua-dua tak ada hati perut. Dua-dua naik atas keldai, dia tak kesian ke kat kedai tu? Kalau seorang naik, okey lah lagi. Ni dua-dua naik agak-agak lah. Jadi, percakapan orang. Akhirnya bapa dia ni, bila dia dengar orang cakap begitu, dia pun cakap dengan anak dia, betul juga anak kita dua-dua naik kesian kat keldai ni. Lalu akhirnya, dia turun. Siapa yang turun? Anak dia turun. Jalan kaki kat bawah, ayah dia saja naik. Bila itu kita pindah gambar yang sebelah kanan pula. Atas. Yang atas. Jangan tengok yang bawah. Gambar atas. Bapa dia naik keldai, anak dia jalan kaki. Sampai gitu, orang cakap lagi. Apa dia cakap? Dia kata, apalah punya anak. Apa punya anak pula? Apalah punya bapa. Tak ada hati perut betul. Ada anaknya dia suruh jalan. Oh, suara bergema. Hajah Wan Aisyah, boleh tutupkan sekejap mikrofon? Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin tertekan agaknya. Jadi cerita dia apa? Bila dia jalan bapak dia naik atas keldai tu, orang cakap lagi, apalah bapak tak ada hati perut. Anak dia suruh jalan, dia patutnya dia jalan. Anaknya dibagi naik, ini anak dia. Allah, apa je ni mak. Akhirnya kedengaran komen orang. Sedangkan bila dia dengar begitu, dia pun cakap dengan anak dia. Dia kata, anak, kita tukarlah. Ayah jalan, awak yang naik ke atas keldai. Tengok gambar sebelah kiri bawah pula. Anak pula naik. Bapaknya jalan kaki sebelah keldai. Jalan, bergerak gitu. Dah orang cakap bodoh betul lah orang tua ni. Anak dia pun ni satu, tak ada hati perut. Bapak dia yang tua tu dia suruh jalan. Boleh pula dia sedap-sedap naik atas keldai lenggang kangkung. Memang dua-dua ni memang tak boleh berfikir lah. Dah bila dia dengar komen yang ketiga di tepi jalan, akhirnya ayah dia cakap dengan anak, sudahlah, kita tak payah naik keldai lah. Kita dua-dua jalan kaki, biar keldai tu jalan. Akhirnya orang cakap juga, apalah bodoh, ada keldai tak diguna. Kalau gitu baik tak payah ada keldai. Jadi maknanya apa? Kat sini teringat satu kata-kata hikmah daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhan nasi ghayatun la tudraku. Ridha manusia adalah suatu matlamat yang tak mungkin kita capai. Kita tak mungkin dapat capai ridha manusia semua sekali. Kita nak jiran kita redha dengan kita. Mak kita redha dengan kita. Bapa kita redha dengan kita. Kita nak semua orang rasa seredha dengan kita. Mana ada? Tak mungkin. Sebab tu bila kita tak dapat kesenangan orang, kita tak dapat rasa senang orang terhadap kita, kita tak perlu kecewa. Sebab benda tu jangan jadi matlamat. Kalau jadi matlamat, kita stres sendiri. Padahal bendanya memang tak boleh dicapai. Tapi yang boleh kita capai ialah memburu redha Allah. Sebab tu kita, umat Islam, diajar ada satu kunci penting untuk hati kita rasa tenang, iaitu ikhlaskan apa yang kita buat kerana Allah. Jadi bila kita ikhlas, kita tahu macam mana cara, macam mana jalan Allah redha pada kita. Contohnya gini, saya naik keldai, anak saya pun naik keldai. Kita tahu keldai menganiaya binatang tak boleh. Tapi kita tahu bahawa binatang keldai memang untuk ditunggang. Maka kita tahu berat badan kita berapa, kita tahu kekuatan keldai itu bagaimana, kita tahu apa tujuan kita buat dengan keldai itu, kita tak pukul, tak aniaya, tak bully, kita bagi makan. Keldainya pula dengan umur yang memang ada kekuatan menunggang dua orang. Lalu setelah kita tahu, Allah redha.
Allah redha kita tunggang, Allah redha kita beri makan yang cukup kepada keldai, kita tak aniaya dia. Allah redha kita naik kenderaan itu dengan doa. Setelah kita dah buat benda itu, lalu kita targetkan redha Allah. Kerana benda yang dibuat betul. Sama ada kita naik 2 orang ke 3 orang ke 10 orang ke, selama mana perbuatan itu dalam track redha Allah, maka kita fokus sahaja pada amalan itu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Kritikan orang, kita tak perlu terlalu ambil berat kerana orang kan tak tahu keldai itu umurnya berapa. Orang tak tahu kekuatan keldai itu sehebat mana. Kita tahu. Oleh kerana kita dah tahu jalan macam mana nak dapat redha Allah pada urusan menaiki keldai yang kita miliki itu, maka kita jalan terus. Macam itulah. Jadi ini salah satu contoh. Jadi kenapa kita perlu ikhlas? Sekira-kira begitulah bentuknya. Jadi kenapa perlu ikhlas? Macam mana kita nak bentuk diri kita ikhlas? Yang pertama, kita menganggap pujian orang dan celaan orang lebih kurang sama saja. Ini tanda-tanda kita mampu untuk melaksanakan ikhlas. Ada orang bila dia buat baik, orang puji, dia bangga. Bila orang mencaci maki, dia fed up. Dia kata, penatlah aku dah tolong banyak-banyak, senyap-senyap, dia orang kutuk-kutuk aku. Oh, kenapa kerana kutukan orang kita berhenti buat baik? Sebab di sebalik itu, dalam sudut hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya nakkan pujian. Walaupun kita mulut kita kata tak nak. Tapi bila kita buat baik saja, kita tolong orang tu, kita tak dapat pujian saja, kita tersentuh hati kita. Sampai hati dia orang tak sebut nama aku. Sampai hati dia orang tak appreciate pengorbanan aku. Sampai hati dia orang. Kita cakap begitu. Kalaupun kita tak cakap, hati kita terdetik begitu. Begitu adalah perbuatan yang tidaklah begitu sehat. Saya tak kata salah terus, mutlak. Kadang-kadang tersentuh hati itu di peringkat awal yang pertama, kerana kita ni manusia biasa, memang kadang tersentuh. Bila perbuatan kita yang baik itu tiba-tiba dihina-hinakan. Ketika jasa kita yang baik itu kadang-kadang direndah-rendahkan. Pada saat yang pertama mungkin saja tersentuh hati kita. Tetapi kita kena ingatkan juga kepada diri kita. Sekiranya yang aku buat itu benar-benar semata-mata kerana Allah, selama mana celaan itu bukan datangnya dari Allah, maka santai-santai saja. Tenang-tenang saja. Kuat-kuat saja, teruskan saja. Kecuali kalau yang kita buat tu bukan redha Allah, ketika itu kita tak patutlah tenang-tenang. Kalau yang kita buat tu terang-terang melanggar hukum Allah, ketika itu wajarlah kalau kita merasa tidak tenang. Tapi kalau yang dibuat, jadi ikhlas tu sampai ke satu peringkat, pujian dan celaan sama saja. Bukan sama tu maknanya kita samakan puji dan cela, bukan. Maknanya kita menyikapi pujian, biasa saja. Kita menyikapi celaan, biasa saja. Kerana tujuan kita bukan terlalu mempedulikan pujian ataupun celaan, tetapi fokus kepada tujuan. Baik, Baik. Sekarang ni, tanda kedua. Macam mana kita nak dorong diri kita supaya kita ni jadi orang yang ikhlas. Kita kan nak dorong diri kita. Sebab apa? Ikhlas ni meninggikan darjat amalan. Ikhlas ini antara kunci ganjaran dibesarkan oleh Allah. Kadang perbuatan yang kecil, tapi intinya ikhlas, ganjaran yang besar di sisi Allah. Baik. Kedua, macam mana kita nak dapatkan ikhlas? Yang pertama tadi, pujian dengan celaan, kita usahakan, kita konsisten terus. Maknanya sama saja, tak mengganggu kita. Kita terus buat kebaikan. Yang kedua, kita berlatih lupakan amalan kebaikan kita pada orang. Kita lupakan kebaikan kita pada orang. Tapi kejahatan kita kepada orang, kita kena ingatlah. Supaya kita perbaiki kejahatan itu, perbetulkan kejahatan itu. Tapi kalau kebaikan kita pada orang, kalau boleh kita sebab daya mungkin kita lupakan. Sebab tu kita disuruh
digalakkan untuk buat kebaikan walaupun kecil dan buat selalu. Bila kita buat selalu, kecil, kita berterusan, dia memudahkan kita untuk lupakan amal kebaikan tu. Sebab kita dah buat selalu dan dia punya tahap, dia punya bahagian dia kecil. Orang kalau dah biasa sedekah RM5, 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 kadang dia pun dah tak ingat lah. Sebab RM5 tu jumlahnya kecil dan dia memang istiqamah berterusan. Dia pun tak ingat kat mana dah tak ingat. Tapi kalau sekali-sekala dia sedekah RM2,000, mungkin dia akan terngiang-ngiang, terlintas-lintas. Termasuk saya juga. Tapi tak apalah, di peringkat awal kita sedang berlatih untuk ikhlaskan hati kita. Tapi secepat mungkin kita lupakan kebaikan kita pada orang, itu adalah membantu. Saya tak kata confirm, tapi bantu. Saya pun nak kena dorong diri saya supaya ikhlas dalam amalan yang saya buat. Itu contoh yang kedua. Baik. Yang ketiga contohnya kan. Ini ada yang sambil-sambil sahabat-sahabat kita tanya ni, boleh ke kita merendah-rendahkan diri sendiri kerana kita rasa kita tak pandai, kerana kita rasa kita tak kaya, kerana kita rasa kita tak cantik? Sebenarnya setiap orang Allah berikan anugerah kurniaan dalam bentuk yang berbeza. Kenapa seseorang itu dia diuji dengan keadaan yang berbeza-beza? Sebab Allah nak memperlihatkan bahawa yang memiliki kesempurnaan yang mutlak hanya Dia. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak. Yang lain daripada Allah pasti ada kelemahan dan kekurangan. Termasuk kita. Dan kalau kita pun dijadikan oleh Allah kurang kepandaian, kurang kecantikan, kurang pencapaian sekalipun, kita kena ingatkan diri kita bahawa kurangnya cantik kita itu kerana manusia menilai cantik dengan cara yang berbeza dengan kita nilai. Contoh, ada satu orang yang mana dia tu kelihatannya cantik. Yang pertama, cantik dia tu dari siapa? Dari Allah. Yang kita kata kita tak cantik tu dari siapa? Dari Allah yang sama. Allah Maha Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Maknanya apa? Dia dijadikan cantik itu, semua hakikat kecantikan yang dia miliki itu, kulitnya, tubuhnya, ototnya, anggotanya, hakikatnya bukan dia buat sendiri. Bukan dia buat sendiri. Bukan dia masak sendiri. Bukan dia adun sendiri. Bukan dia, tak ada. Dia tak buat sendiri. Hakikatnya siapa yang bagi dia jadi macam tu? Jawapan dia Allah. Baik. Yang kita rasa kita ni tak cantik, kalau kita ada rasa begitu, kulit kita, rupa kita, penampilan kita, bentuk badan, apalah kalau ditakrifkan cantik tu dari segi penampilan dan rupa paras, kalau dinilai begitu, kita ingatkan diri kita bahawa benda yang kita perolehi pun daripada Allah yang sama. Oleh kerana itu, kalau kita memiliki satu-satu kelebihan, dia tidak menjadikan kita ni terlalu macam berbangga sangat. Seakan-akan kelebihan tu macam kita yang cipta sendiri. Dan kalau kita mendapati atau memperolehi, memiliki kekurangan, dia tidak membawa kita kepada down, rasa macam tak berguna, tak ada erti, tak ada harga. Sebab kita tahu bahawa benda yang sampai kepada kita yang kita dapat pun hakikatnya bukan kita cipta dia sendiri. Tapi dia itu adalah diciptakan oleh Allah. Oleh kerana itu, kekurangan yang kita ada tidak menjadikan kita tu memandang hina kepada diri kita sendiri. Kelebihan yang kita ada tidak menjadikan kita mengagungkan diri sendiri. Menghinakan diri sendiri pun tak perlu. Mengagungkan, membanggakan diri pun tak perlu. Sebab kelebihan yang ada dari Allah
kekurangan kelemahan yang ada pun dari Allah. Hanya saja di sebalik kelemahan kekurangan yang kita ada, pasti ada kelebihan lain, hikmah lain yang tersembunyi. Sebagai contoh, ada orang, dia kaki dia tak kuat, tak banyak jalan. Akhirnya dengan tak banyak jalan, rupanya dia tu orang yang lebih kerap baca Quran di rumah. Lebih selalu mentelaah kitab, membuat pengajian. Padahal kelemahan ni, segala aku nak jumpa dengan alumni sekolah lama, aku seorang je yang tak boleh jalan. Yang lain semua masih kuat. Dia memang nampak kekurangan kelemahan. Aku ni baru pencen, segan aku. Orang lain baru pencen ke sana kemari berjalan apa semua. Aku ni baru-baru pencen duduk macam ni aja. Malulah aku. Betul dari satu sudut. Tapi apakah itu mutlak kekurangan secara mutlak? Jawapannya tidak. Kadang seseorang itu ditarik satu nikmat kerana Allah nak berikan nikmat yang lain, iaitu diluaskan jalannya untuk menuju ke syurga melalui jalan yang akan terpaksa dia lakukan ketika dia hilang satu nikmat. Akhirnya dia laksanakan. Itu contoh kalau ada orang ada kelemahan kekurangan. Baik ya? Baik. Apa cara ketiga untuk kita usaha untuk diri kita ikhlas? Iaitu apa? Hati kita tidak menuntut dan tidak meminta balasan. Bila kita buat sesuatu kebaikan ke apa ke, kita tak minta pembalasan, mengharap pembalasan dari orang yang kita lakukan. Jadi maknanya kalau kita tolong orang, ni kalau urusan dengan makhluk lah, manusia lah. Kalau kita tolong seseorang, kita tak perlu harap yang nanti satu hari kalau aku susah, dia akan tolong aku. Tak payah. Kita akan letih kalau kita buat begitu. Jiwa kita akan tertekan dan sakit kalau kita ada niat begitu. Aku tolong dia, mana tahu besok kalau aku susah, dia dapat tolong aku. Bunyinya macam baik, tapi tak cukup cantik. Kita tolong seseorang kerana apa? Fokus saja satu. Kenapa kita tolong orang? Adakah sebab nanti dia tolong kita? Tidak juga. Kalau dia tolong, macam mana Ustaz? Ya, dia tolong, tolonglah. Kalau dia tak tolong, macam mana? Dia tak tolonglah. Bukan masuk dalam pertimbangan kita, dia tolong kita nanti atau dia tidak tolong kita nanti. Ataupun dia pernah tolong kita atau dia pernah tidak tolong kita. Jadi kita buat ni kerana siapa ni yang kita tolong ni? Oh, rupanya kerana Allah yang perintahkan kita untuk menolong sesama hamba-Nya. Lalu kita buat sajalah tolong. Sebab yang jaminan datang ialah Allah tak ada bagi jaminan. Apabila kamu tolong seseorang, nanti satu hari dia akan tolong kamu. Ada? Tak ada. Yang ada, wallahu fi auni abdihi ma damal abdu fi auni akhihi atau kama qala. Kana Allahu fi auni abdihi ma damal abdu fi auni akhihi. Yang itu ada dalam hadis. Allah akan sentiasa memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selama mana hamba-Nya memberikan pertolongan kepada saudaranya. Yang itu jaminan ada. Jaminan. Jadi kita nak pegang jaminan ciptaan perasaan kita sendiri. Kalau aku tolong dia, nanti dia tolong aku. Aku tolong dia sebab dulu dia dah pernah tolong aku. Itu kalau terdetik taklah mutlak salah. Tapi jangan jadi matlamat. Sebab bila tak sampai, nanti kita kecewa. Aku dah tolong abang aku. Rupanya time aku susah, dia buat tak tahu saja. Aduh, sakit betul hati aku. Awak sakit hati berdasarkan kepada fahaman dan pendirian yang salah tentang menolong. Jadi kita sendiri terima akibat daripada salah fikir kita sendiri. Kan seronok kalau seseorang itu ikhlas masa menolong kerana Allah. Kerana jaminan Allah tu lebih kuat, lebih besar, lebih benar dan lebih terbukti. Terbuktinya apa? Kadang-kadang kita ni berada di suatu tempat yang kita tak kenal sesiapa, tiba-tiba datang satu orang yang kita tak pernah sangka dan tak pernah kenal, datang menolong kita. Bila masa kita tolong dia dulu, kita pun tak kenal.
Apa adakah harapan kita nak tolong dia di masa akan datang? Lepas ni pun mungkin kita tak jumpa. Mana dia datang? Boleh tahu kita kat sini dalam kesusahan. Sebenarnya Allah nak tunjuk pada kita, Allah sentiasa berikan pertolongan kepada hambanya selama mana hamba itu berikan pertolongan kepada saudaranya. Mungkin sebab dulu kita pernah tolong sekian, maka Allah gantikan dengan pertolongan dari Allah dengan datangnya satu orang yang tak pernah kenal kita dan kemudian membantu kita. Mana kita tahu? Jadi yang kita kena ikhlas tu kerana Allah tu, kerana janji Allah, kerana ia adalah perintah Allah, kerana ia menepati syarat-syarat dari Allah. Jadi kita terus sajalah. Itu mendorong kita supaya ikhlas. Jadi hati kita tak menuntut pembalasan. Kalau aku tolong kau, nanti kau tolonglah aku. Jadi tolong bersebab ni selalunya mengecewakan. Apalagi sebabnya maknanya sebab makhluk. Kita akan kecewa. Nanti hati kita sedih, hati kita kecewa, hati kita rasa kadang-kadang tak payah jauh-jauh. Dengan anak pun sama. Saya tengah berlatih diri saya juga. Hari ni saya sediakan untuk anak saya sekolah apa semua. Kalau saya satu hari, saya harap dengan perbuatan saya mudah-mudahan besok bila aku tua, anak aku jaga aku. Mudah-mudahan bila aku dah didik dengan baik, mudah-mudahan besok dia balas jasa aku. Saya bimbang kalau saya buat itu kerana itu, nanti di hari tua, saya jadi sedih dan kecewa. Kalau sempat tua lah. Saya bimbang saya akan jadi kecewa. Anak tak jadi sebagaimana kita harapkan. Anak tak membalas sebagaimana patut yang kita buat pada dia dulu. Anak tidak memperlakukan. Ya betul, anak memang kena balas jasa mak bapak. Ya, dari sudut anak kepada kita tu cerita lain. Kita tak nak cerita orang. Kita nak cerita hati kita. Jadi kita cerita satu sudut saja. Hati kita dengan Allah. Hati kita dengan sesiapa saja makhluk. Jadi kita nak fokus tu, bila kita nak buat sesuatu, kalau boleh hati kita tidak menuntut balasan dari pihak yang mananya bukan yang namanya makhluk, bukan Allah. Maknanya selain daripada Allah. Jadi bila kita buat fokus tu, ya memang Ustaz, tapi kalau kita didik anakkan kita kan kita mengharap mudah-mudahan besok dah besar dia jadi baik. Betul satu sudut. Tetapi itu bukan matlamat utama. Dari satu sudut kita terlintas, saya terlintas kalau saya buat pada anak saya gini, mudah-mudahan besok dia jadi orang baik, dia jaga. Takkan fikir macam tu salah. Saya tidak kata terus jadi salah. Saya katakan jangan jadikan matlamat dan tujuan. Kenapa? Kerana membantu hati kita untuk ikhlas dalam setiap tindakan dan perlakuan. Supaya kita tak kecewa ketika mana apa yang kita harapkan itu tidak kesampaian. Jalan terus saja. Baik, contohnya. Habis Ustaz, kita boleh tahu ke bila masa kita ikhlas? Macam mana kita ikhlas? Boleh tak kita tahu? Seseorang tu, kita nak tahu diri kita ikhlas ke? Seseorang itu ikhlas ke tidak ke? Kalau orang lain kita tak boleh tahulah. Macam mana kita nak tahu keikhlasan orang? Tapi untuk diri kita, kita boleh jadikan muhasabah. Macam mana? Cara dia pergi tandas. Pergi tandas. Cara dia pergi tandas. Orang kalau pergi tandas tu biasanya apa? Ustaz ni petang-petang dia letak gambar jamban kat kita. Ketuah betul. Bukan suruh tengok tu. Saya nak cerita. Dulu buang air. Dulu saya diberi teka-teki dalam banyak-banyak perbuatan kita setiap hari apa yang paling ikhlas. Lalu kawan-kawan jawablah, makan. Bukan, makan ada orang ikhlas, ada orang tak ikhlas. Lepas makan dia komen lah, kurang sambal lah, kurang garam lah, kurang asam lah, apalah. Apa lagi? Tidur. Ada orang tidur ikhlas, ada orang tidur tak ikhlas. Ini apa perbuatan kita setiap hari yang boleh dikatakan confirm ikhlas. Tanya. Rupanya perbuatan kita yang paling ikhlas tiap-tiap hari kita buat ialah buang air besar. Buang air besar.
Bukan maknanya buang air besar tu makna ikhlas, bukan. Tanda-tanda tu ada. Ingat, saya sebut tu perkataan tu. Tanda-tanda ikhlas tu ada pada buang air besar. Aku contoh dia. Yang pertama, kalau dia beri sungguh-sungguh. Aha. Orang kalau ikhlas, kalau dia buat sungguh-sungguh. Orang buang air besar kalau berikan sungguh-sungguh. Berkerut dahi. Ya Allah. Bulat ke, petak ke, cair ke, berpeluh ke, tak apalah. Yang penting masa dia bagi tu, dia beri apa? Sungguh-sungguh. Ada tanda ikhlas tu. Ada tanda ikhlas. Yang kedua, tanda ikhlas. Tanda buang air besar tu, ikhlas ialah bila dia dah buang, dia beri saja, dia rasa lega. Orang kalau ikhlas bagi tenaga, kalau dia tak bagi tenaga, dia rasa risau. Bila dia tolong saja, dia guna tenaga, lega. Orang yang ikhlas sedekah, duit ada kat tangan, rasa macam tak selesai ada urusan. Tapi bila dia beri saja duit tu sedekah, rasa lega. Kan tak sama dengan orang bila beri je, aduh, hai, salah aku boleh sedekah pula. Jadi bila dia beri je lega. Contohlah, orang kalau buang besar, kalau dia beri je dia lega. Dia beri tu beri sungguh-sungguh, lepas tu dia lega. Mana dia ada bagi separuh-separuh? Ada ke orang buang besar separuh-separuh? Saya berilah separuh, nanti lagi separuh, petang nanti lah. Dia beri, dia lega. Tanda kedua, dia memberi, dia lega. Orang yang ikhlas, dia bagi tenaga dia bagi wang ringgit dia bagi masa dia bagi komitmen dia rasa lega. Memang penat, tapi lega. Jiwa tu lega. Orang buang besar ni, perut sakit. Kadang-kadang letih buang besar. Lama nak berduduk kat tandas. Tapi tetap dia rasa lega dapat buang. Contoh. Contoh. Jangan pula nanti cucu tanya, nenek, ikhlas tu apa? Berak. Ya Allah, tak senonoh nenek jawab berak depan cucu. Bukan maknanya suruh jawab gitu. Tanda dia, analogi. Apa tanda tiga? Yang ketiga, tanda buang besar tu ikhlas. Bila dah beri sungguh-sungguh, bila dah yang namanya beri dah rasa lega, dia tak ada rasa galat nak ambil semula. Dah rasa dah bagi sedekah RM50. Aduh, dia kata aku terlepas pula duit warna purple, warna apa ni. Aku ingat tadi nak bagi RM5 tersalah tarik. Allah, kena buat surat lah pada Pak Imam. Minta duit balik RM45. Aduh, tak boleh lah. Dia rasa nak galat nak ambil balik. Aku dah siap-siap kerja banyak gini. Sudahlah, malah lah aku padamlah semua kerja-kerja aku. Tak payah bagilah. Dia rasa galat yang dia buat tu dia nak ambil semula. Kurang ikhlas lah. Macam orang buang besar, kalau dia bagi, mana dia ada rasa galat nak ambil balik, nak ambil balik, sayang. Tak ada. Mana ada orang dalam buang besar, dia tengok kat situ. Ish, jagung ni sayang lah, boleh pakai lagi ni. Dia kutip jagung-jagung tu, belen-belen tu, simpan masuk. Aduh, mana ada. Dia tengok sayur-sayur ada baki ujung-ujung yang tak berapa hadam tu, dia ambil, simpan, masuk peti ais balik. Mana ada orang buat macam tu. Dia dah beri tu, dia dah tak nak peduli dah. Dia tak nak semak, tak nak tanya. Dia pam, dia bagi, selesai. Aku dah lega. Orang yang ikhlas, dia bagi tenaga dia. Aku buat sesungguhnya matlamat aku. Benda ni Allah redha. Lega hati aku. Dapat selesai. Itulah contoh. Boleh cerita buang besar hari ni? Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat ialah apa? Tanda yang keempat ialah orang kalau buang besar, biasanya dia tak kecoh-kecoh, tak bising-bising dan tak mengharap orang tahu. Orang yang ikhlas tak ada mengharap orang tahu, tak perlu. Kalau orang tahu, tak mengapa. Tapi tak perlu berusaha untuk orang tahu. Macam orang buang besar. Orang buang besar kan mana ada kecoh-kecoh. Diam-diam, sadar-sadar pergi bilik air, selesaikan. Dah, sudah. Jarang orang buang besar update kat Facebook, saya nak buang besar. Hashtag
Berak, berak, berak. Oh, tak adalah. Orang biasa diam-diam senyap settle sendiri aja. Kan macam tu. Ini contoh analogi supaya kita faham. Oh, rupanya bila beri sungguh-sungguh. Bila sungguh-sungguh memberi, lega hati kita. Lepas lega, tidak ada rasa menyesal dan nak ambil semula. Dan keempat, kalau tidak diketahui oleh sesiapa tu lebih baik. Macam itulah tanda-tanda ikhlas. Boleh faham? Sian, petang-petang dengar cerita buang besar. Tapi tak apalah, iktibar. Kata guru kami dulu, betapa banyaknya hikmah Allah jadikan. Kan ada doa dalam Quran kan? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan semua benda-benda ini sia-sia. Ma khalaqta hadha batila subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Semua benda yang Allah jadikan ni semua boleh membawa kita kepada kehambaan diri kepada Allah. Kalau kita fikir kalau kita fikir kan, macam contoh kita belajar, siapa yang ada ikuti kitab Qalbun Salim kan. Kitab Qalbun Salim tu salah satu contoh ulama buat. Kenapa kita tak patut rasa sombong? Ialah kita kaya macam mana pun, kita kacak macam mana pun, kita ni hebat kuat macam mana pun, tetap kita ni adalah orang yang bawa tahi kita sendiri ke mana-mana. Orang yang bawa tahi sendiri ke mana-mana. Maknanya dalam perut kita tu ada najis. Cuma dia banyak sikit, belum nak keluar. Dan najis tu sebenarnya bau dia busuk. Air kencing dalam pundi kencing kita tu sudah membentuk air kencing. Dah sampai kepada, cuma bezanya sikit ke banyak, nak buang air kecil sekarang ke nanti. Jadi air kencing tu hancing. Tahi tu baunya busuk. Kita bawa ke mana-mana. Cuma bila Allah yang tutupkan kencing dan tahi kita itu dengan anggota yang namanya usus, Allah balutkan kita dengan kulit yang bersih, dengan rupa yang kacak. Akhirnya kita rasa macam kita tu cantik, indah dan sebagainya. Kita rasa kita kacak, kita rasa kita lawa, kita rasa. Jadi kenapa mesti sombong? Sebab yang menutupkan busuk itu Allah. Okey, apa kata nikmat tutupnya busuk dan hancing tu Allah tak tutup. Tiba-tiba kita diuji, wajahnya kacak, tapi terpaksa tebuk perut, tahi nampak keluar dekat bag head, dekat plastik bag dekat tepi. Kemudian ditebuk pula yang namanya saluran, air kencing mengalir sikit demi sedikit warna kuning. Ketika itu, orang tengok kita, adakah dia masih melihat handsome-nya kita, lawanya kita, kuatnya kita? Ketika itu hilang pandangan orang yang merasa kita handsome apa semua tu, hilang. Maknanya apa? Maknanya Allah nak ajar pada kita, tengok pada najis dengan kencing saja sudah menginsafkan kita. Aku ni tak patut sombong. Tak patut sombong. Kalau Allah tak jaga, tahankan bau najis itu, Allah tak tutupkan, kita punya aib, najis, tahi dan sebagainya, jawapannya kita ni tak ada apa-apa. Buruk kita. Jadi itu kan, jadi kata ulama, kadang-kadang melihat pada urusan yang itu pun kalau kita berfikir boleh mendatangkan rasa kehambaan diri kepada Allah. Rasa kita tak patut sombong. Yang ini kita tengok buang yang besar pun berfikir, rupanya boleh buat, boleh kita fikirkan analogi. Kan dalam apa tu? Dalam Quran dia ada tulis apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan? Pada diri kita ni, kalau kita perhatikan satu persatu hikmah, kita akan datang rasa kehambaan diri kepada Allah. Kita tengok cara makan kita, kita tengok kulit kita, kita tengok buang besar kita tengok buang kecil kita. Proses, bukan tengok najis tu, tapi tengok proses perjalanan dalam badan kita. Semuanya boleh datangkan rasa kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya macam tu. Baik Baik, seterusnya. Katakanlah. Perlu ke? Contohnya, perlu ke
Aku ni kalau ikhlas ataupun tak ikhlas buat amalan aku ni, tak ada beza pun. Sama je. Yang penting dapat buat. Yang penting dapat selesai. Janganlah cakap begitu. Kerana ikhlas dengan tak ikhlas ni ada beza. Dia bukan sama. Sebab tu Allah suka kepada orang-orang yang ikhlas. Dan kita sebenarnya perlu mujahadah diri kita untuk menjadi ikhlas. Saya pun sama. Saya tak tahu sama ada ikhlas saya diterima oleh Allah ke tidak. Tapi kita jangan ingat kalau orang ikhlas maknanya dia gini. Saya pernah jumpa satu orang. Dia kata, hendaklah kita melaksanakan solat sunat duha. Lalu bila ditanya kepada dia, kenapa awak nak solat sunat duha? Kata dia, mudah-mudahan murah rezeki. Kalau rajin solat duha, mudah-mudahan murah rezeki. Lalu, orang cakap kepada dia, kalau awak buat solat duha, semata-mata untuk murah rezeki, maknanya awak tak ikhlas dengan Allah. Maknanya awak tak ikhlas. Dia kata, iyalah saya, Allah kan dalam hadis kan, mafhum hadis, solat duha ni antara kunci murah rezeki. Yalah dia kata. Tapi awak solat duha sebab nak murah rezeki, maknanya awak tak ikhlas kepada Allah. Dia kata salah. Siapa yang solat sunat duha kerana nak murah rezeki, salah dia kata. Itu namanya orang tak ikhlas. Saya bila terdengar begitu, saya teringat. Jadi, betul ke macam tu? Ke macam mana? Selama ni kita buat solat sunat duha ni kadang-kadang kita harapkan mudah-mudahan murah rezeki. Baik, saya nak cerita petang ni satu perkara. InsyaAllah ingat sampai bila-bila ni boleh. Ikhlas ni, ringkas dia, ikhlas ni kita pecahkan kepada 3 peringkat. 3 peringkat. Salah satu daripada 3 ni masih dalam kategori ikhlas. Ada berapa peringkat? Ada 3 peringkat. Kita pergi peringkat yang 3 dulu. Yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekali. Iaitu apa? Seseorang itu, dia buat amal-amal sesuatu kebaikan, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah di dunia. Dia harapkan apa? Ganjaran daripada Allah di dunia. Itu ikhlas juga. Tapi dia ikhlas yang paling apa tadi? Paling bawah lah kita sebutlah. Rendah lah, rendah. Tapi ikhlas juga. Contoh. Dalam satu hadis dinyatakan, man sarrahu ayyuwassa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Contohnya lah. Mafhum daripada hadis tu apa? Sesiapa yang suka, siapa yang berkenan, siapa yang berminat agar Allah luaskan rezekinya dan Allah sihatkan tubuh badannya dalam keadaan umur panjang dan sihat, maka hendaklah dia menjaga dan menyambung hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim tu maknanya silaturahim. Ada orang putus, adik-beradik gaduh, dia baikkan. Adik-beradik cakap tak elok, dia datang ziarah. Adik-beradik buat pasal, dia santuni. Itu maknanya orang yang sambungkan. Orang lain putuskan, dia sambungkan. Itu nama dia sambung silaturahim. Jadi dia buat silaturahim, ziarah adik-beradik dia, ziarah mak bapak dia, ziarah makcik-makcik dia, dengan tujuan mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kat dunia, saya ni mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan. Itu kan ganjaran Allah tapi di dunia. Dia buat memang ikhlas kerana Allah, tapi niat dia mudah-mudahan dapat ganjaran dekat dunia, iaitu murah rezeki, panjang umur, sehat tubuh badan. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Sebab dia buat itu kerana nak dapatkan ganjaran Allah. Cuma yang dia harapkan tu ganjaran dekat dunia. Macam tadi orang semayang duha, dia harap mudah-mudahan bisnes lancar. Dia harap mudah-mudahan murah rezeki. Dia harap mudah-mudahan nanti senang urusan. Itu nama dia ikhlas tapi yang bawah. Okey. Dia pergi yang nombor 2, atas sikit. Nah, nombor 2 ni apa? Nombor 2 ni ikhlas. Dia mengharapkan ganjaran daripada Allah tapi di akhirat.
tapi di akhirat. Jadi maknanya kalau yang nombor 2 ni tinggi sikit, kalaulah kata dia semayang duha tapi bisnes makin tak untung, atau dia silaturahim tapi makin jatuh pendapatan dia, makin pula dia tubuh badan makin tak sihat, lagi banyak kali ulang-alik masuk hospital. Jadi dia ni tak mengharap ganjaran dari Allah tu mesti dari di dunia. Dia cuma mengharap ganjaran akhirat. Tak apalah kalau dia tu makin miskin pun dia tetap buat semayang duha. Kalaupun dia makin sakit pun dia tetap menjaga silaturahim. Sebab dia tak peduli sangat tentang jaminan ataupun ganjaran ataupun pengkhabaran dapat ganjaran dunia kebaikan tu, dia tak. Dia punya target dia, keinginan dia, biar nanti dapat ganjaran di akhirat. Allah akan beri. Ini orang yang pola fikirnya, hatinya ikhlas juga. Tapi tingkat yang atas sikit, tingkat nombor 2. Ada tak orang yang macam tu? Dia ni tak kisah, dunia ni tak dapat ke, walaupun ada sebut dalam hadis apa semua, dia tahu ujian, Allah berhak beri dia apa ujian, apa walaupun makin teruk pun, dia tetap juga konsisten dengan amal ibadah. Ada orang macam tu. Memang Allah jadikan dia macam tu. Ada. Yang nombor 1, paling atas sekali. Yang paling atas sekali ni, niat dia buat semata-mata nak dapat ridha Allah. Sekalipun nanti dekat dunia dia makin susah hidup dia, sekalipun semakin banyak zikirnya, semakin panjang tempoh kesakitannya, sekalipun dia tak fikir pun nanti Allah akan bagi ganjaran. Dia tahu Allah akan beri ganjaran. Dia tahu Allah akan beri ganjaran dunia dan akhirat. Dia tahu. Tapi bukan keinginan dia itu. Dia cuma harap Allah redha saja. Dan dia akan berterusan buat, dan dia tak peduli sangat tentang ganjaran-ganjaran apa, dia dah tak peduli. Dia tahu itu perintah Allah. Allah suka buat dengan cara begini, dengan kadar begini, dengan kaedah begini, maka dia buat saja. Ini kita sebut orang yang ikhlas yang tertinggi, nombor 1. Para nabi dengan para rasul semua nombor 1. Orang-orang soleh, para sahabat, awliyaullah sebahagiannya yang nombor 1. Orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tekun, orang-orang yang tawadhu, banyak juga yang berada di peringkat 2. Peringkat 2 pun dah bagus, ikhlas. Orang-orang yang baik, orang-orang yang baru nak belajar jadi baik, orang yang di peringkat awal sedang bertumbuh dengan takwa, ramai yang berada di peringkat yang ketiga. Kita tak boleh kata dia tak ikhlas lah. Yang jatuh nombor 4 ialah bila dia buat sesuatu kebaikan tu semata-mata nakkan ganjaran daripada makhluk. Semata-mata. Dia nakkan upah, dia nakkan pujian, dia nakkan penghargaan, dia nakkan perhatian, dia nak orang cakap terima kasih kat dia nak supaya orang appreciate pengorbanan dia nak orang pandang jasa dia nak orang sebut nama dia nak orang rakamkan penghargaan, dia nak semua kebanyakan tu dari manusia, dari makhluk. Yang itu baru dia terkeluar daripada border ikhlas. Jadi semata-mata kalau ada orang tu dia buat solat duha sebab dia nak murah rezeki, kita taklah terburu-buru nak mengatakan dia tu tak ikhlas. Cuma kita katakan, ulama-ulama kita menyebut itu ikhlas juga, tapi ikhlas yang peringkatnya bawah lah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dia dah masuk dalam apa kita sebut sempadan keikhlasan ataupun border dia, atau dia masuk dalam tu. Cuma kita mungkin kita ni nombor 3 lah katalah. Kalau boleh jangan kat nombor 4. Untuk kita kalau boleh jangan kat nombor 4 lah. Semata pika pujian orang, perhatian orang, penghargaan orang, rasa terima kasih orang pada kita, orang ingat jasa kita. Kalau boleh kita buanglah tu. Rugi nanti penat kita. Kita tukar. Apa saja yang Allah beri ganjaran kat dunia, tak apalah kita harap. Kita silaturahimnya mudah-mudahan murah rezeki kita. Macam contoh, dawu mardakum bis sadaqah. Rawatilah orang-orang yang sakit dari kalangan kamu dengan cara bersedekah. Lalu kita pun bersedekah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada orang yang sakit dari kalangan keluarga kita.
Itu kan mengharap ganjaran di dunia. Tapi dari Allah. Kita tak mengharapkan dari manusia. Kita tak target kita mudah-mudahan dia sembuh. Itu masuk dalam kategori ikhlas juga. Tapi kalau ada orang ikhlas dia tinggi sikit, ya betul, itu jaminan dari Allah. Tapi saya tak kisah. Sama ada saudara saya ni, pakcik saya ni, isteri saya sembuh atau tak sembuh, tetap saya sedekah. Tetap saya sedekah. Ya, saya percaya sedekah itu adalah salah satu jalan kesembuhan untuk orang yang sakit dari kalangan keluarga saya. Tapi matlamat saya ialah mudah-mudahan ganjaran akhirat. Ya, kalau dia meninggal sekalipun atau tak sembuh sampai bila-bila pun, tetap saya terus sedekah. Jadi kita, bila peringkat yang kedua ni, katalah kita sedekah, tapi tak sembuh, jiwa kita tak memberontak. Dan kita tak menyalah. Dan syaitan kecewa untuk ganggu kita. Dia kata, aku ingatkan bila isteri dia, suaminya tak sembuh-sembuh, dia kecewa bersedekah. Rupanya dia tak kecewa bersedekah. Aduhai, malangnya celakalah kehidupan aku. Syaitan dah gagal lah. Dia pun bengang lah dia. Dia pun kira-kira macam sakit hati lah dia. Kira-kira kecewa lah dia. Sebab orang ni tak dapat ganjaran Allah di dunia pun dia tetap konsisten dengan amalan. Sebab apa? Dia fokus kepada ikhlas peringkat kedua. Aku buat, mudah-mudahan dapat ganjaran akhirat. Dunia dapat, alhamdulillah. Aku akan membenarkan janji Allah, janji Rasulullah. Kalau dunia tak dapat, itu adalah tanda-tanda Allah nak tunjukkan kepada aku betapa aku mesti tingkatkan ikhlas aku pergi ke peringkat nombor 2. Ni saya cerita ni boleh faham ke dia? Ke macam terlalu laju sangat? Ataupun terlalu mudah sangat, ringkas sangat? Alhamdulillah Ustaz, boleh faham. Boleh faham Boleh Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah. Saya doakan yang hadir semua hari ni ada 142 orang. Mudah-mudahan semuanya diberikan nikmat ikhlas dalam beramal. Seronok kalau kita dapat ikhlas sebenarnya. Cuma kita bertarung dengan perasaan kita sendiri. Dengan tujuan nawaitu kita sendiri. Tak mungkin Allah perintahkan kita untuk bersifat dengan sesuatu sifat yang mana dia akan menyusahkan kita. Tak mungkin. Dia susah zahir banyak ujian sebenarnya. Jadi jahat pun susah. Ingat jadi jahat tu senang ke? Susah juga. Tetap juga ada ujian juga dalam hidup. Tetap juga ada lapar dalam hidup juga. Jadi jahat padahal tu. Jadi maknanya, kita ni bila berfikir gitu, benda yang baik ni, yang Allah perintah, dia mesti confirm dia baik untuk kita. Confirm. Cuma kita yang belum dapat rasa kebaikan itu kerana keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Saya sangat yakin, bila Allah suruh sesuatu, sekalipun saya belum mampu buat sepenuhnya, tapi saya ada keyakinan, kalau aku buat sebenarnya, aku akan rasa nikmat yang luar biasa besar dengan sifat yang baik itu. Sebenarnya memang ada. Cuma kerana kejahilan aku, kerana kemalasan aku, kerana ketidakyakinan aku, kerana aku ni je yang jadi belum dapat benda itu. Saya ada orang yang dalam hati saya tu ada yakin macam tu. Dan saya nak semua yang bersama di Gema Nur Iman ni, biar hatinya pun lebih baik daripada saya. Soal keyakinan, apa yang diperintah oleh Allah tu confirm mendatangkan kebaikan. Jangan kita dengar syaitan bisik-bisik, kalau engkau ikhlas, nanti engkau akan teraniaya. Kalau engkau cakap benar, nanti kau kena pijak dengan orang. Kalau engkau jujur sangat, nanti orang kelentong kau. Itu semua cakap-cakap yang tak betul. Cuma kita kena benar dan bijak. Tapi kalau benar tapi tak bijak, kita kena tipu bukan sebab kita kena tipu kerana kita bersikap benar, bukan. Kerana kita kena tipu tu kerana kita kurang bijak. Dari sudut lain. Tapi kalau benar, insya-Allah kita berada pada jalan yang selamat, insya-Allah. Begitu juga ikhlas. Jadi kalau orang tanya, perlu ke ikhlas? Perlu, sangat perlu kepada ikhlas. Sebab dia hanya dirasakan oleh dinikmati oleh hati kita. Ikhlas ni tak ada siapa tahu. Hanya kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu keikhlasan kita macam mana. Jadi kita jalan bergerak. Saya tutup dengan satu kisah. Dikatakan kisah tu berkenaan Imam Al-Ghazali, dikatakan. Yang mana suatu ketika Imam Ghazali telah meninggal dunia.
maka dikatakan ada seseorang, orang soleh telah bermimpi. Dalam mimpinya dia nampak Imam Al-Ghazali hidup senang di alam barzah. Hidup mewah di alam barzah. Hidup ceria di alam barzah dengan nikmat yang terlalu banyak. Lalu ketika itu dikatakan, ditanya kepada Imam Ghazali, daripada mana dia dapat nikmat yang banyak-banyak ni, yang seronok-seronok ni? Adakah kerana dia ni banyak ilmu? Kata beliau tidak. Adakah kerana banyak buku? Katanya tidak. Adakah kerana banyak anak murid? Katanya tidak. Tapi kenapa nikmat ni banyak? Katanya dalam mimpi tersebut, kita tak jadikan mimpi itu sebagai dalil, hanya sebagai contoh untuk menunjukkan besarnya pahala ikhlas. Dikatakan Imam Ghazali menjawab, dia kata, dulu ketika aku mengarang buku, aku celupkan alat tulis itu ke dalam dakwat. Ketika aku celup, aku nak menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat terbang masuk ke dalam dakwat. Terkapa-kapa dalam dakwat itu kebasahan dakwat. Lalu kerana aku kesian tengok lalat tersebut, lalu aku ambil lalat itu, aku letakkan dia dikeluarkan daripada tabung dakwat itu, lalu lalat itu mengeringkan dirinya, lalu kemudian dia sambung semula menyambung terbangnya dia. Aku tak ingat bila aku selamatkan lalat. Jadi yang aku dapat ganjaran ini adalah kerana asbab ikhlasnya ketika menyelamatkan lalat itu. Selamatkan lalat, manalah kita ingat. Mana ada orang rasa bangga selamat lalat. Mana ada orang rasa, dia cuma rasa lega, rasa seronok. Lalat ni terbang, selesai urusan lalat. Cuma tak ingat bila ada tak rasa berjasa, tak rasa ingin diketahui oleh orang selamatkan lalat. Dan dia pun lupa, tak pernah terlintang untuk ingat selamat lalat. Lepas meninggal baru dia tahu, itu dihitung kira sebagai amal yang besar nilai ikhlasnya ketika melakukan perbuatan baik tersebut. Jadi, itu sebagai iktibar pada kita. Kadang, waktu kita kalau buat baik, buat saja walaupun benda kecil. Sebab kita tak tahu, jangan tunggu sampai nak buat, nak cukup bajet RM350 baru buat masak hantar surau. Boleh juga kalau kita berkemampuan. Tapi kalau ada RM2, masukkan saja RM2 dalam tabung. Mudah-mudahan senang lupa, dibesarkan nilainya dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi petang ini itulah contoh-contoh cerita yang dapat saya bawa sedikit. InsyaAllah yang ke hadapan ada cerita-cerita lain, contoh-contoh, analogi, riwayat berkaitan dengan hal keikhlasan ni sebagai panduan kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bersambung dalam pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keikhlasan. InsyaAllah kita akan berjumpa esok subuh. Jangan lupa bersama pada jam 6.45 pagi. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nak buka soalan ke Ustaz? Ada yang nak bertanya ke macam mana? Kalau tak ada, kita tutup. Nampaknya semua faham Ustaz. Assalamualaikum. Ada Bunda Wan nak tanya ke? Tadi dengar Ustaz kata akan selamatkan seekor lalat kan. Kita kadang-kadang kita malam-malam kita masuk tandas kamar mandi tu, ada anak lipas kan. Malam. Kalau kita dalam hati kita mengatakan kalau kita selamatkan anak lipas ni akan membesar, dia akan merosakkan kan. Tapi kalau kita bunuh, berdosa ke? Macam-macam kita rasa. Akhirnya kita bunuh anak lipas tu. Adakah itu berdosa Ustaz? Tak, boleh. Binatang yang mendatangkan mudarat, bahaya, kekotoran, kenajisan, kuman, penyakit, harus saja kita bunuh. Walaupun dia masih kecil? Masa kecil ke, masa besar ke, apa ke, harus saja. Kalau dia mendatangkan mudarat pada kita. Mudarat dari segi sengatan, bahaya, dari segi kesihatan, dari segi kuman, dari segi apa, harus saja. Tikus. Walaupun tengah malam, tak kisah Ustaz? Walaupun apa? Tengah malam. Tengah malam, tengah siang, tepi malam,
Tak apa, awal malam, awal siang boleh. Terima kasih Ustaz. Mau senang hati saya. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum InsyaAllah. Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya, nak bercakap ataupun nak bercakap tentang keikhlasan ni Ustaz. Bagus. Macam ni, saya ada saudara, dia pinjam banyak duit lah daripada saya. Jadi macam, bukan nak kata saya banyak duit, tapi saya tahu dia susah dan saya yakin dia tak akan dapat bayar. Jadi saya diam je. Tapi ada setengah saudara lain, kau ni macam nak paksa saya, nak paksa saya macam nak menetapkan adakah saya ikhlas halalkan pemberian saya tu ataupun dia nak suruh saya cakap ke adik saya tu bayar balik duit saya. Sedangkan bagi saya tak ada masalah pun. Sebab saya cakap kat dia selagi dia mampu dia bayar. Kalau dia tak mampu tak apalah, saya kata. Cuma tapi saya kata saya memang tak kisah lah Ustaz. Adakah itu boleh dikira keikhlasan sebenarnya Ustaz? Harus saja. Boleh. Tindakan tu betul lah. Kita sebagai pemiutang terserah kepada kita. Bukan bermakna kita menghalalkan hutang baru namanya ikhlas. Bukan. Kalau kita menuntut hutang maknanya tak ikhlas. Bukan juga. Ikhlas bukan ditentukan oleh duit. Jadi ada orang fikir kalau saya kerja, saya minta upah, tak ikhlas. Tapi kalau saya tak minta upah, maknanya ikhlas. Salah. Ada orang bergaji ikhlas, ada orang bergaji tidak ikhlas. Ada orang tanpa dibayar ikhlas, ada orang tanpa dibayar pun tak ikhlas. Yang itu nanti kita akan bezakan dalam pertemuan kita akan datang. Ada cerita itu. Bagus tu soalan. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Baik, tak ada soalan lagi ke? Tak ada, kita tutup majlis lah. Tak ada, okey. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Kesimpulannya, keikhlasan itu hanya Allah yang maha mengetahui sejauh mana keikhlasan kita. Moga makin bertambah keikhlasan dan tingkatan keikhlasan kita. Yang kita perlu ingat, kita cuma hamba, kita bukan siapa-siapa tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pecinta ilmu. Izinkan saya buat sedikit iban Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak Talaki Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah bin Muhammad Saleh. Dan 9.20 malam kuliah Isyak kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud dengan Tajdid Iman. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.